Alright, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita mula terus bacaan. Bunda ajar Rubiah dulu. Ajar Rubiah Suparman. Ajar Rubiah Suparman dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين Jangan tebal. Musyrikin. salah. ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Cuba Bonda ulang sikit. Ay yunazzala alaikum tu. Min khay tu jangan min khay. Min khairim. Ay yunazzala alaikum min khairim. Dia ada melantun min. Ada min khay. Ay yunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Okey. Okey, boleh. Wallahu yahtassu bi rahmatihi. Ya tu nipis tapi kha tu tebal. Wallahu yahtassu bi rahmatihi. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Jaga fa jangan jadi fo. Wallahu dzul fadl. Yang tebal dot je fadl. Wallahu dzul fadlil azim. Okey, boleh. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Okey, Bunda ajar Ruqayyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw jaga. Jangan wattaqaw lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Tebal sikit qaf. La taqulu. La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم Kho tu cuba tebalkan bunyi. Min خ min khoi. من Ambil balik walal musyriki. ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من Sekejap ربكم. bunda. Ya, walaupun min tu kita tak boleh baca dengan melantun kan. Min tu dia tak boleh minna. Tapi tak boleh juga kita baca macam seolah-olah terhenti. Oh, Sebab nak jaga kan tadi. Contoh macam bunda baca alaikum min khairim. Dia jadi tak kemas bunyi dia. Macam Lepaskan sahaja bunyi nun tu sebab dia nun ni memang dia ada sifat gunnah dia yang semula jadi. Jadi yang kita tak boleh tu kalau kita baca terlalu lama dekat dengung nun tu. Contoh min khoy tu tak boleh lah. Tapi kes macam gini kita baca alaikum min khoy. Jangan dia terputus je. Bila kita baca min khoy dia jadi keras. ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Boleh tak? Okey tak? Boleh? والله يختص والله يختص والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Okey. Sama-sama. Okey, terus Jalailah. Jalailah kena unmute dulu mikrofon. Bukan, itu kamera tu. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله من عند الله واتقوا لمثوبة من عند الله خير من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا. Boleh sambung tak? Ambil la وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من jaga min khoy, jangan min khoy من خير من ربهم Rabbikum. Satu lagi mir tu
Mir tu tebalkan sikit. Khairim mir rabbikum. min khairim Ada sikit lagi lah bunyi min khair tu. Min khair. khairim min rabbikum wallahu yahtas Wallahu yakh. Wallahu yakh. yahtasu Kha tu ajar Laila. Kha tu tebalkan. Yakh. Jangan yakh. Yakh. wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Kha tebal. Wallahu dzul fadl. Tebal dan tak ada lantunan. Wallahu dzul fadlil azim. Dia ada bunyi fadl, ada d tu tak boleh tu aja. Wallahu dzul fadl. Fadl. Wallahu dzul fadlil azim. Boleh Zah? Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih. Okey, Bonda ajar Rudiah. Bonda punya gambar tak ada. Oh ya ke? Kamera tak buka. Tak video. Tadi ada. Okey. Mic okey Ustazah? Dengar tak? Okey, okey. Okey dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillah. Wattaqaw lamasubatum min indillahi khair. Law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddu alladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Tak cukup Bonda. Yasha tu. Cuba ulang balik, ambil nafas dulu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Lagi sekali ya Bonda. Wallahu yakhtassu bi rahtassu. Sok tu kan. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu zul. Tak sampai. Boleh cuba lagi sekali Ustazah. Wallahu yahtassu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi. Wallahu yahtassu bi rahmatihi. Dia Bonda, sebab apa tahu dia tak. Sekejap Bonda. Sebab apa tahu dia tak sampai. Cuba tengok pada bi rahmatihi tu, ha dengan ha tu dia tak boleh keluarkan angin tu terlalu kuat. Contoh bi rahmatihi, dia jadi macam habis nafas nanti. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Paling kurang pun yasha tu 4. Dia tak boleh kurang daripada tu lagi. Wallahu yahtassu bi rahmatihi. Dia jangan yah. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Tak sampai. Bonda. Macam Ya, bila saya. Bonda nak ulang balik semula tadi, Bonda tak ambil nafas baru. Dia kena ambil nafas baru.
Wallah. Tu ambil nafas semua. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Tu. Allahu dzul fadlil azim. Azim mesti hujung lidah keluarkan. Wallahu dzul fadlil azim. Azim. Wallahu dzul fadlil azim. Keluar tak hujung lidah bunda? Dia kalau ada bunyi azim, dia ada bunyi zzz. Tu ada kesilapan sebab dia bunyi sofir. Dia tidak ada sofir, dia tak boleh azim. Dia tak boleh letak lidah kat gigi bawah, dia kena keluarkan lidah daripada gigi. Azim. Hujung lidah keluar, pangkal lidah tu angkat. Kalau dia keluar sahaja tapi pangkal lidah tak angkat, dia jadi azim. Dia jadi zal. Azim. Mana datang tebal tu? Sebab pangkal lidah tu angkat sekali. Azim. Wallahu dzul fadlil azim. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih. Allahul azim. Terima kasih Ustazah. Okey, terus pada Hajar Zainab. Siapa yang tak baca boleh mute dululah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم Alamak, putus-putus lah Hajar Zainab punya line. Hajar Zainab punya suara putus kejap tadi. Sekali lagi kan? Walau Alhamdulillah tadi tak putus kan? Alhamdulillah dengar. Masa baca walau annahum tu terus tenggelam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين. Hello. Putus lagi Hajar Zainab. Walil kafiri kena ulang balik. Alim. Hello. Ya. Hajar Zainab boleh ulang balik. Walil kafiri. Walil kafirina azabun alim. Ya. Okey, boleh? ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Zainab. Bila Zul kan tu Zul. Oh, syarat dia tu je yang saya cakap tadi tu lah. Mesti hujung lidah keluar. Kalau hujung lidah tak keluar, mesti dia ada bunyi sofir. Berdesir kan? Azim. Lepas tu pangkal lidah tu bantu angkat sekali. Kalau pangkal lidah tak angkat tapi hujung lidah dia keluar pun tak jadi. Sebab hujung lidah yang keluar tu adalah tempat keluar dha. Tapi sifat dha salah satunya mengangkat pangkal lidah. Itu yang saya kata makhraj dengan sifat ni dia tak boleh dipisahkan. Dia kena gabungkan barulah sempurna sebutan. Okay. Alright. Sama. Okay Kak Su boleh unmute. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. Cuba ambil sikit lagi. Min tu dah betul.
Ain tu kalau kita sebut min in, dia nun dengan dal betul, tapi ain tu dia jadi hamzah. Tekankan ke tengah. Min ain di ke dalam. Okey. Baca dia mula balik. Wattaqau pun boleh. Wattaqau. واتقوا لمثوبة من عند الله خير Okey. لو كانوا يعلمون. Kejap Kak Su, kalau ra yang ujung tu dimatikan, kan dia lin kan sebelum tu, nipiskan bunyi tu boleh tak? Nipiskan dan dia punya bunyi ra tu, takrir ataupun getaran tu kena ada. Khair. Getarkan lidah tu. Okey. واتقوا لمثوبة من Yang mula-mula tadi okey dah. Wattaqau, jangan wattaqau. Wattaqau. لمثوبة من عند الله خير. Ada takrir petang ni. Dia kalau khair, dia tak jadi. Dia jadi tegak aja kan. Okey, terus. لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا Jangan terlebih La taqu, cukup. لا تقولوا رائنا وقولوا Masuk ke dalam sikit ain. La taqulu ra'ina ai. لا تقولوا راعنا وقولوا اترنا واسمعوا Waqulun zurna wasma'u. Berhenti kat situ. Okey. وقولوا انظرنا واسمعون وللكافرين. Wasma'u je, tak ada nun. Tak ada nun kat su. Wasma'u. وللكافرين عذاب عليم. Ma yawad. Azza tu betul dah. Ain tu betul dah. Za tu hujung lidah keluarkan. Alim. Jangan alim. Nanti dia jadi macam ain juga. Satu ain, satu hamzah tu. Azabun alim. Azabun alim. Okey. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Walal musyrikina yunaz walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi man yasha. Wallahu zul man yasha. Mai tu kena dengung sikit. Man yasha. Boleh. Wallahu zul fadlil azim. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Su. Okey, last kali Kak Riza. Oh, Datuk Yasmin ada appointment petang ni, tak dapat. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok Taranum Bayati? Tak, itu je yang faham. Auzubillah je boleh. Tak boleh. Ya, semacam. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair. Jaga jangan hi jadi khi. Takut dia terjangkit dengan kha tu kan. 'Indillahi khair. Min 'indillahi khair. Okey. Law kanu ya'lamun.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم Sikit lagi Kak. Min tu. Min khairim. من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Okey. Terima kasih Ustazah. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Okey. Saya bacakan muka surat sebelah. Muka surat 17 ni saya tak baca lagi Sekejap, saya ikut terus. Terbang pula tudungnya. Dia nak berkibar-kibar pula. Tak buka kipas panas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم
Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Okay. Saya buat macam biasa juga. Saya buat satu page tapi saya asingkan separuh. Yang atas tu lebih daripada separuh lah. Ayat 9 tu panjang sikit kan. Okay. Alamak, ada kucing masuk je Ada dekat dapur, cuba tengok. Dia masuk ikut pintu belakang. Tutup. Kucing tu. Dia dah biasa kita bagi makan kan. Lepas tu dia masuk rumah. Okey, kita punya buku tahsin sampai buku surat berapa dah? Itu 91 kan? 91 itu kan? Yang Tafkhim. Tafhim tu kan? Tak, kita dah sebut dah semua kan? Dah baca seorang-seorang. Okey, dah baca seorang-seorang, insya-Allah. Okey. Kak Riza boleh pause tak sekejap recording tu kejap? Okey, jap. Saya nak tutup pintu belakang. Sekejap Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, muka surat 92 tu, yang 91 tu dia dah siapkan carta tu yang berbaris atas, dia ikut baris baris atas yang mat iaitu panjang, lepas tu baris atas, lepas tu baris depan, kemudian dia ada baris bawah, betul tak? Ya. Dia baris bawah, kemudian dia tanda mati, kemudian bukan, dia mati dulu lepas tu baru dia baris bawah. Terbalik. Tapi yang ini, cuba tengok muka surat 92 ni, yang dikatakan huruf infitah sakinah ini, kita nak kena tahu dulu huruf infitah tu ada berapa. Okay. Huruf infitah yang mana dia adalah huruf isti'la ni ada 3 je. Huruf infitah ni banyak sebenarnya. Huruf infitah ni semua sekali kecuali sad, dha, ta, za sahaja. Okay, tapi kenapa dia ambil 3 ni sahaja huruf infitah dalam ni, iaitu kha, ghain dengan qaf. Kerana 3 huruf ini bila disebut, dibaca, dia jadi tebal juga. Tebal tadi sebab dia ada satu sifat yang kuat iaitu isti'la. Sebab tu dia pilih dalam banyak-banyak huruf infitah, 3 ni sahaja yang dipilih sebab dia ada sifat isti'la. Tetapi huruf infitah yang lain tak ada sifat isti'la. Semua istifal. Jadi kat sini yang kita nak kena mahir betul-betul. Kita tengok daripada nombor 1 dia ada nombor sampai 7 kan. Itu dah ikut turutan dah. Sekiranya huruf kha tu mati, kha tu mati seperti contoh ghaira, ikhraj. Sebelum kha mati tu huruf kalau ikutkan kita baca dia nipis kan, dia sederhana. Tapi disebabkan selepas kha mati itu ra tebal atau ra tafkhim, nampak tak? Ra baris atas kan? Maka dia kena tafkhimkan bunyi. Ikhraj. Sebab apa tebal kha? Sebab yang menyambut kha yang tebal itu adalah ra tebal. Jadi kita tak boleh baca ikhraj. Dia tak cukup syarat. Dia kena bunyi tebal sikit. Ikhraj. Kalau kita tanya sendiri, kalau kita lupa kenapa kha ni kena tebal? Bukan sebab kha tu sebelumnya baris bawah, tetapi selepas kha mati itu huruf ra tafkhim. Sebab tu dia kena tebal kha. Okey, yang pertama jelas? Faham kenapa dia tebal? Okey, kemudian nombor 2, kita tengok kha tu mati juga. Kedudukan kha tu mati. Sebelumnya pun baris bawah juga macam yang nombor 1 tadi.
kan waqalatikh. Kalau ikutkan kita berhenti dekat kha, memang dia nipis. Waqalatikh. Tapi disebabkan selepas kha itu ra berbaris depan, juga dikira tafkhim. Ra baris depan tu tafkhim juga, maka dibaca dengan tebal. Waqalatikhruj. Waqalatikhruj. Jangan baca dia melepek kat bawah. Melepek tu macam mana? Waqalatikh. Jangan sengih sebab yang menunggu huruf kha mati tu waqalatikhruj. Waqalatikhruj. Mesti tebal mesti tebal kha dan mesti tebal ra. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga. Okey, sebelum tengok dia huruf qaf. Qaf ini huruf isti'la lah dan dia huruf qalqalah. Kemudian sebelumnya huruf berbaris bawah. Tapi disebabkan qaf itu huruf isti'la dan dia ada qalqalah, maka dibaca dengan tebal juga. Sebab sifat qalqalah itu kuat, lantunan qaf tu Kenapa kuat qalqalah tu? Sebab qaf itu isti'la Wat-tariq. Dia tetap kategori tafkhim. Tak boleh baca wat-tariq. Tak boleh. Walaupun alasan dikata habis sebelum ra sebelum qaf itu berbaris kasrah. Tapi jawapannya sebab qaf itu bila mati dia ada sifat yang kuat iaitu isti'la dan qalqalah. Jadi dia kena kekal tebal. Itu sebab dia. Boleh dapat 1 2 3 ni? Ya. InsyaAllah. Boleh? Okey, kemudian kita tengok yang bahagian keempat, 5, 6, 7. Nombor 4, 5, 6, 7 ini dia masih lagi tafkhim, tapi dia sudah jadi sederhana tafkhim. Ni huruf ni dia jadi sederhana tafkhim. Apa sebab dia? Kita tengok. Okey, huruf kha tu mati, sebelumnya baris bawah. Sama macam nombor 1 kan? Kha mati, sebelumnya baris bawah. Tapi sebab selepas kha itu, yang menyambut kha itu huruf istifal berbaris bawah, iaitu ta. Maka dibaca dengan sederhana. Fihi ikhtila. Fihi ikhtila. Dia tak perlu fihi. Dia tak perlu angkat fihi. Dia tidak tafkhim dah. Dia diturunkan dia punya tabaqat tu. Atau tingkatan tebal tadi dia dah turun. Fihi ikhtila. Janji dia punya kha kat tempat keluar dia. Kemudian yang kelima pun sama. Kita tengok afrigh. Okey. Ghain itu mati. Kalau ikutkan ghain isti'la kan dia tebal, tapi disebabkan sebelumnya ra baris bawah. Kalau yang ghain ni sebelumnya berbaris bawah, dia kalimah yang ini ayat dia afrigh alaina. Afrigh alaina. Walaupun selepas ghain mati tu huruf ain berbaris atas. Tengoklah kalau huruf tu isti'la, maka dia jadi tebal lah macam keadaan ra tadi. Tapi kalau selepas ghain itu huruf istifal. Istifal apa istifal? Nipis. Maka bunyinya afrigh alaina. Contohlah. Afrigh alaina. Jangan baca afrigh. Dia dah tak tafkhim. Dia sederhana sahaja bunyi dia. Okey, yang ni jelas? Baik. Kalau nak tanya boleh tanya. Kemudian yang keenam. Okey. Ini kalau kita tengok kha itu mati. Kenapa dia kata mati sedangkan dekat situ berbaris? Okey. Dia ada dua keadaan kat sini. Nombor 6 tu apabila dia letak kha tu mati bermakna sekiranya kita nak waqaf di situ. Kan sekiranya nak waqaf bermakna ya itu dia jadi ya apa? Ya lin. Macam mana kita boleh kenal ya tu ya lin? Sebab sebelum ya itu baris atas. Jadi bila ya lin syarat dia mesti dibaca dengan sederhana tafkhim. Jadi kalau dia waqaf dia jadi syekh. Dia tarik je kita punya bukan lin tu lembut Ustazah. Lembutlah ni, lembutlah. Lin tu lembutlah. Kita nak kenal ya lin tu atau ya lembut tu macam mana? Ya mati sebelumnya berbaris atas. Itu ya lin lah. Ya lembut. Jadi kita baca syekh. Dia mengikut sekali ya yang nak berhenti tadi tu sebab dia waqaf kan. Tapi kalau kat situ contoh dia bagi syaikhun, sekiranya kita nak menyambung.
Okey, sekiranya kita nak menyambung, kha tu jadi tebal. Sebab apa? Sebab mengikut pada baris yang dah ada kat situ, iaitu baris depan. Tanwin dhammah kan, baris 2 di hadapan. Tapi syai itu tetap juga lin, cepat, tetap juga lembut. Syai kan dia lembut. Contohlah kalau kita nak sambung syaikhun fihi, contoh syai, yang syai tu tetap lembut. Kha tu jadi tebal sebab dia nak menyambung. Kenapa jadi tebal? Sebab mengikut pada baris yang ada pada kha. Okey, kenapa yang kita baca berhenti tadi kha tu jadi nipis? Sebab sebelum kha itu adalah huruf lin. Memang syarat kalau huruf lin kita nak berhenti, huruf kha tu jadi nipis. Sekalipun ra, contoh kita baca hari ni tadi ada jumpa ayat khair. Nampak tak? Ya. Okey. Kita tengok contoh ra tadi tu. Khair, okey. Okey, cuba tengok sekejap ayat 103. Nak tunjuk kat situ ini ra, dia berkait dengan ra. Walaupun bukan kha, tapi saya nak tunjuk ra tu pun dikira huruf tafkhim kan. Okey, kalau kita baca, jumpa tak ayat 103? Baris ke-6 dari bawah. Baris ke-6 dari bawah. Ada. Ada okey. Kalau kita berhenti kat situ, khair dia jadi nipis sebab sebab sebelum ra itu dikenali sebagai yalin. Syarat dia kalau ra tu berhenti sebelum ra itu yalin, mesti ra tu dinipiskan. Walaupun dia berbaris tanwin dhammah. Tak boleh tebal. Khair. Kak Riza jangan moncong lepas matikan ra. Kak Riza kena sengih. Khair. Kalau kita cuba tengok mulut saya Kalau kita buat macam gini, khair. Apa jadi? Dia jadi tebal. Dia kena senyum. Khair. Masa kita sebut yalin tu kan kita punya keadaan mulut dah buka kiri kanan. Jadi dia ikut je. Ra tu ikut saja. Khair. Maka dia mudah. Tapi kalau sambung dia tebal ke nipis? Tebal. Tebal sebab ra itu bertanda berbaris tanwin dhammah. Kadang-kadang orang terlepas pandang yang macam ni lah. Bila dia berhenti, dia tak tahu nipis ke tebal. Bila sambung, nipis ke tebal. Dia kadang-kadang ada berubah. Dia tengok pada baris. Baik. Kemudian yang ke-7, buku coklat tadi, muka surat 92 tadi. Okey, yang ke-7 ni kaedah dia sama juga macam yang nombor 6. Okey, yang mana huruf dia bila dia mati, yang ya tambah ghain tu mati. Maknanya kalau dia nak mati, dia kena baca dengan nipis. Sederhana. Sebab apa? Sebab ya itu adalah lin. Sama juga macam nombor 6. Nampak tak? Apa syarat ya lin? Ya mati sebelumnya baris atas. Tu. Tetapi itu kalau dia nak baca dengan waqaf kat situ dekat ghain. Tapi kalau dia nak wasal atau sambung, sama juga macam syaikhun tadi sebab dia berbaris tanwin dhammah baris depan. Jadi dia tebal. Zaighun fayattabi'una. Contoh zaighun, jangan zaighun, jangan nipis. Okay. Jadi soalannya kat sini kalau kata bila dia nipis, bila dia boleh baca nipis, bila dia berhenti. Bila dia boleh baca tebal, bila dia sambung. Okey, itu namanya huruf infitah sakinah. Huruf infitah sakinah ni maksudnya huruf infitah yang mati lah. Apa huruf infitah yang sakinah ataupun mati tadi? Kha, ghain dengan qaf. Bukan ya. Kha, ghain dengan qaf. Bukan ya Ya tu asbab dia. Ya itu adalah asbab dia jadi nipis ataupun tebal. Gitu. Baik. Ustazah, Ya. tolong sebut sekali lagi nombor 6 kalau kita nak wakaf. Okey, nombor 6 kalau kita nak wakaf itu dibunyikan nipis. Bukan nipis lah, sederhana tebal tak sedap. Kerana apa sederhana tebal bila dia wakaf? Kerana sebelumnya ada ya lin. Bila dia sambung dia kena tebal. Kerana apa dia kena tebal? Kerana kha itu berbaris tanwin dhammah. Sama juga dengan nombor 7. Tak nak sebut
Oh, nak sebut ni kan penerangan. Pengen tahu. Okey, saya sebutkan satu-satu Saya sebut daripada nombor 1. Saya ulang balik. Okey, nombor 1, perhatikan kha dengan ra tu tebal. Ghaira ikhraj. Saya ulang. Ghaira ikhraj. Dua tebal. Kha tebal, ra tebal. Yang kedua, masih lagi tebal Wa qalat ikhruj. Saya ulang lagi sekali. Wa qalat ikhruj. Boleh dengar tak? Kalau macam ada yang nak mengikut sekali kena mute lah. Kalau orang lain nak dengar dia tak dengar. Sebab suara dia banyak. Nak ikut sekali boleh. Cumanya kena mute Okey. Saya ulang lagi sekali. Nombor 2, tebal kha, tebal ra. Wa qalat ikhruj. Kerana kha tu selepas dia ra baris depan. Kemudian nombor 3 masih lagi tebal kerana qaf itu ada sifat qalqalah dan isti'la. Wat-tariq. Wat-tariq. Jangan riq Okey. Kemudian yang keempat, dia dah jadi nipis ataupun sederhana tebal. Kerana kha mati selepasnya huruf baris bawah yang istifal. Fihi ikhtilafan. Saya ulang. Fihi ikhtilafan. Maknanya keadaan mulut kita yang senyum tadi tak berubah kepada moncong. Nanti jadi hikh. Kan? Fihi ikhti. Kemudian nombor 5 pun sederhana. Afrigh. Dia jangan bunyi righ. Tak boleh tu. Ghain tu pantang dia. Tak boleh bunyi gh. Gh tak boleh. Afrigh. Af dulu bukan Afrigh. Tu kena banyak latihan tu. Banyak latihan menyebut. Kalau tidak ada latihan menyebut, kebanyakan dia akan jadi qalqalah. Kebanyakan ada jadi qalqalah. Tu hati-hati. Saya ulang lagi sekali. Afrigh. Okey. Kemudian nombor 6, Syekh, nipis. Syekh sekiranya berhenti. Kalau dia sambung Syekhun, dia jadi tebal. Sama juga nombor 7. Bila dia waqaf, Zaid. Jangan ro. Jangan moncong mulut. Nanti dia jadi tebal. Zaid. Kerana apa dia kena baca dengan sederhana tadi? Kena ingat sebab yalin tu. Zair. Kalau sambung baru dia boleh tebal. Zairun. Apa-apa dia. Okey. Boleh Benda ni InsyaAllah. tak mahir. Memang kita baca tebal nipis tu bercampur-campur. Okey, ada soalan tak? Untuk bahagian huruf infitah sakinah. Setakat ni faham. Setakat ni faham. Tadi betul kan? Dia baca. Okey, cuba. Azhar, maknanya dia kalau ada huruf lin tu dia akan nipis lah kan? Betul? Nipis kalau wakaf. Kena ingat tu. Kalau wakaf. Kalau wakaf saja. Tapi kalau dia Sambung. tengok baris. Dia tidak semestinya tebal. Awasan. Kebetulan. Kalau wasal, nombor 6 dengan 7 ni kebetulan. Baris yang ada pada kha dengan ghain tu baris depan. Jadi dia kena tebal. Katalah kita sambung, tapi kha dengan ghain tu baris bawah. Dia jadi nipis ke ataupun tebal juga bila disambung? Macam mana? Kat situ, contohnya syaikhun. Katalah ayat tu syaikhin. Kalau disambung jadi nipis ke tebal kha tu? Nipis. Nipis. Jadi apabila kita nak menyambung tu kena tengok baris sebenarnya. Tadi saya sebut nombor 6 dengan 7 ni kalau sambung kena tebal sebab memang dah baris dia baris depan. Baris depan tu memang tebal lah. Yang tebalnya apa? Atas dengan depan. Bawah jadi nipis. Jadi apa-apa kita tak bolehlah bergantung pada apa yang saya cakap sahaja, tapi dia bergantung pada kalimah yang dah ada tulisan dan baris tu. Maknanya formula tu kita nak kena faham. Atas dengan bawah atas dengan depan tebal. Tapi kalau bawah dia jadi nipis. Gitu. Boleh? Jelas tak Kak Riza? Jelas Okey.
Ada lagi soalan? Kalau tak ada, cuba tengok muka surat 91 tu, yang bahagian carta tafkhim tu, perhatikan dekat mati tu ada tanda star tu kan, bintang merah tu. Nampak? Itulah kita punya rujukan. Itulah rujukan kita untuk kita tengok bahagian infitah sakinah. Maknanya huruf qaf, ghain dengan kha yang mati. Oh. Nampak tak? Okey, boleh? Okey. InsyaAllah. Contoh macam mana kita tengok pada yang mati tu yaqtulun. Qaf kena tebal walaupun dia mati sebab dia ada isti'la tu kan. Itu lagi kena tebal sebab sebelumnya baris atas. Lepas tu yaufiru. Yaufiru. Dia ada dia punya tanda tu. Okey, kenapa tak boleh baca yang? Sebab sebelum ghain itu baris atas. Macam tadi yang nombor 5 tu ufrir sebab ra tu baris bawah. Nampak lepas tu yakhluqu, kha tu sebenarnya baris atas. Lepas tu selepas kha tu lam baris depan. Jadi kita kena baca mengikut pada huruf sebelum dan selepas juga. Ada yang lain contoh? Yang ada contoh lain lah ni daripada buku saya. Ke sama? Sama. Okey. Baik, kalau tak ada soalan, saya nak sambung. Huruf mad alif. Sekejap. Okey, huruf mad alif, kita semua tahulah huruf al-jauf ataupun huruf yang dibaca dengan panjang, kadarnya paling tidak pun 2 harakat. Tak ada huruf mad yang dibaca dengan 1 harakat. Paling tidak dia baca 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu dinamakan huruf mad. Okey, kita tengok. Huruf alif akan dibaca tarkik iaitu nipis atau tafkhim iaitu tebal, bergantung kepada sifat isti'la atau istifal huruf sebelumnya. Jadi memang kita nak kena tahu dan pastilah huruf sebelum alif itu huruf apa. Huruf tebal ke huruf nipis. Contoh, qala. Makanya alif itu jadi o. Nampak tak? Sedangkan alif itu asalnya a kan? Alif itu istifal asalnya. Tapi disebabkan huruf yang mendahului alif itu huruf tebal, maka alif tu mengikut. Dia tak boleh qala jadi qala begini Kang. Dia tak boleh qala, tak boleh. Dia terus ikut tebal pada qala. Jadi kalau ada orang baca waqala tak cukup tebal. Dia mesti kena meraihkan qaf tu sebetulnya. Qala. Okey? Ni salah ni. Saya nak tanya buku tahsin tu tarkik tu apa dia bagi contoh? Tarkib tak ada. Tafkim je. Tafkim je ada. Tafkim. Tafkim aja. Ada tarkik di ro. Okey, tarkik tu diroro tu tak boleh guna pakai. Sebab dia nak tunjukkan alif. Alif mat tu ro. Ro tu dia tak boleh baca istifal tu. Dia kena jadi tebal. Kalau kita baca memanglah ro tu asalnya huruf istifal. Tapi ro ini apabila dah dibariskan fathah dia tafkhim, dia kena dirara, dia tak boleh dirara. Ini kalau orang yang tak berapa mahir takut nanti dia terbaca dirara pula. Salah ni. Salah. Jadi, banyak sebenarnya contoh. Contoh ambil yang paling mudah lah. Kita ambil cuba tulis kalimah hatta ataupun innama. Cuba tulis innama. Cuba tuliskan sekarang boleh tak? Innama. Saya nak sharekan benda Allah ni, saya tak berapa pandai pula. Sekejap saya try. Saya tak boleh share. Innama. Okey, katalah macam gini. Innama, boleh tak tulis? Innama tu alif, bawah dia tulis hamzah, bawah alif. Lepas tu nun, mim alif. Innama. Okey, cuba tengok alif kat mana? Hujung kan? Sebelum alif mat tu ada huruf apa? Mim kan? Mim lah. Okey, mim tu mesti kita baca alif itu dengan nipis sebab mim itu huruf istifal, huruf nipis. Jadi boleh tak kalau kita baca innama? Tebal ke nipis bunyi alif? Innama ataupun innama?
Ni mestilah Eh. macam mana alif tu jadi nipis? Sebab dia mengikut pada mim tadi. Ni berhati-hati. Ni dia banyak menyebut atau berkisah tentang kita punya dialek kita bercakap sebenarnya. Sama je kita ni orang Melayu kan, orang Johor, orang Kedah, orang Penang. Orang Johor tu. Ya orang Johor Tapi orang Belah Utara ni dia baca Sulaiman wala. Tu jaga. Gelak Kak Su. Kenapa Kak Su? Yu'allimunan nas. Yu'allimunan nas. Sebab kita jarang jarang nak tahu huruf istifal dengan isti'la ni. Huruf istifal lagi banyak sebenarnya daripada huruf isti'la. Kan? Berapa huruf isti'la? 7. Selain daripada tu semua huruf istifal atau huruf senyum. Jadi mengaji kena senyum banyak. Mengaji ni kena senyum banyak, barulah bacaan tu tepat. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Contohlah kan. Ni kalau semuanya nak tinggi je. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kadang kita dengar, kita tak perasan kita baca macam tu. Tapi Masya Allah, kalau nak membetulkan tu memang agak sukar. Sebab kita dah biasa percakapan kita. Masuklah. Contoh kan. Orang cakap. Okay. Jadi bila sebelum huruf alif itu, huruf istifal, pastikan betul-betul istifal. Pastikan betul-betul dia senyum. Senyum tu ikhlas, manis, baru dia jadi ma. Contoh tadilah. Yang selain daripada tu baru ditebalkan ataupun tafkhim. Okey. Kemudian kita masuk ke surat 93 huruf lam. Okey. Huruf lam ni pun ada ketika dia jadi tebal. Walaupun kebanyakan huruf lam ini dibaca dengan nipis. Okey, lam baris atas, bawah, depan semua nipis sebenarnya. Cuba kita tengok masa bila dia jadi tebal. Okey, huruf lam pada asalnya adalah bersifat tarqiq. Nipis lah. Namun pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah tu apa? Kalimah Allah. Lafzul jalalah itu iaitu lamnya dibaca sama ada tarqiq atau taghliz bergantung kepada keadaan tertentu. Okey. Yang ini apabila dikata bergantung kepada keadaan tertentu, yang taghliznya apabila huruf sebelum kalimah Allah itu baris atas dan depan. Ni. Kena ingat dua ni. Ya Allah. Contoh wallahu. Contohnya kalimah wa dengan Allahu. Waw itu baris atas. Jadi kita kena baca wallahu. Kita taghliz bunyi lam. Apa maksud taghliz? Menebalkan huruf lam pada kalimah Allah. Itu maksud taghliz. Syarat dia tadi, syarat dia apa? Mesti huruf yang sebelum kalimah Allah itu berbaris fathah. Wa. Contoh kan wallahu. Jangan pula wa tu kita baca istifal, cantik dah. Lepas tu kita ikut kalimah Allah tu pun nipis. Wallahu. Kalau kita orang Bangladesh tak apa juga kan. Orang belah-belah sana tu dia memang bacaan dia memang susah nak tebal. Pengalaman ada ustaz saya tu dia kata dia pergi mana Pakistan ke mana ustaz tu azan. Bukan ustaz tu yang azan, imam kat sana, Bilal kat sana yang azan. Dia tak boleh taghliz. Sebab itu memang dah bahasa dia kan. Dia kan kalau cakap kan la dia tak ada tebal. Jadi baca dia azan pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka semua mulut kiri kanan. Gelak kat Su. Dia tak boleh. Tu Tapi adalah orang-orang yang tertentu yang boleh menguasai. Macam kita juga sebenarnya. Kalau kita belajar insya-Allah boleh. Okey, tu baris atas. Kalau baris depan contoh nurullahu. Contoh kan nurullah kan? Nuru. Ra baris depan maka Allah itu rullah. Okey. Tapi kalau sebelum kalimah Allah itu baris bawah contoh fillahi. Fa fi lah kan baris bawah fi. Maka kalimah Allah itu automatik dia jadi tarqiq. Dia tak boleh baca fillahi, jadi susah. Sebab dia dah senyum, fi tu dah senyum kan fi, cuba sebut fi. Mana ada orang masam sebut fi. Jadi dah senyum tu terus masuk lam itu tarqiq. Fillahi. Kadang
nak sebut Allah tu susah kan. Ada setengah orang yang macam agak susah nak sebut fillahi. Kalimah Allah pada baris atas dan depan. Billah. Tiba-tiba masuk baris bawah dia jadi fillahi. Masya Allah. Dia lagi yang ringan lagi dia nak beratkan. Itu pun ada juga. Okey, jadi contoh macam Ustazah, ya. kadang-kadang dia orang ingat macam Allah tu kan sentiasa tebal walaupun huruf bawah kan. Jadi dia kata Allah tu bila dalam bacaan dia selalu baca tebal. Tak boleh. Lah, Tak kan? boleh. Kalimah Allah syarat dia 2 je tadi kalau dia tebal. Sebelumnya baris atas dengan baris depan. Baris bawah mesti nipis. Macam zaman Abdillah. Mak ayah dia tu orang yang pandai. Dia letak nama anak Abdillah. Sebab tu dia letak kalimah Allah tu. Abdillah ni kan hamba Allah kan. Kenapa dia kata Jamal Abdillah? Dia tak sebut Abdullah. Sebab mak ayah dia tahu sebelum kalimah Allah itu dal baris bawah. Nampak tak? Dia ambil kira tu kat situ nama. Mana ada orang nama Abdullah? Tak ada kecuali Abdullah dengan Abdullah. Nampak tak? Ya. Okay. Kalau ada orang yang betah Kak Su cakap macam tu, Kak Su cakap macam tu. Jamak bila artis semua bapak dia tahu letak nama anak dia. Macam mana kita? Okay. Apa dia? Tak, kalau dia baca macam mana kita nak tegur. Kita pun macam tu je, lebih kurang suruh dia belajar lah kan. Tak apa Kak Su, kita ni kan ilmu tak pernah habis. Jadi mana yang kita tahu, kita tegur. Yang tak tahu ni kita pun masih belajar. Gitu ayat dia. Yang sama-sama mendengar tu pun janganlah kita ni beranggapan alah macam lah kau pandai sangat. Tak, sebenarnya kita sama je semua. Jadi kita saling menegur. Bila nak masuk kan, bila masuk kelas Quran satulah kita kena rendahkan diri kita dulu. Tak kisahlah kita pangkat apa, betul tak? Kalau kita berikan pangkat kita kat dunia, tak ada apa pun kita sebenarnya. Betul Ustazah. Okay, jadi sebab kita sama-sama nak mempelajari ilmu kan. Okey, habis pada kalimah Allah. Faham jelas Wallah tebal, nurullah tebal, fillah nipis sebab pada bawah. Okey. Kita tengok muka surat 93 yang bawah pula. Okey, cuba tengok keadaan bentuk lidah kita. Ni bayangkan lidah kita beginilah bentuknya. Kalau kita tengok sekali pandang, nampak macam sama. Hajar Laila masih ada tak kat situ? Saya risau sebab gelap. Sebab dia unmute. Dia mute tapi gelap. Kesian pula. Takut lain dia ke? Nampak macam ada ni dia punya tu. Dia kan? Nampak macam okey ni. Ada je dia punya tu. Tapi tak nampak ni. Kan dia dah tak ada kot. Ada. Ada. Masih ada. Nama je. Cuma mikrofon tu dia mute lagi. Dia mute kan. Tak apa. Hopefully dengar lah. Okay. Sekali pandang tadi saya sebut lidah tu sama kan? Tapi cuba 2 kali pandang. Apa yang berbeza antara kedua lidah tu? Tebal dengan nipis. Ujung dengan tengah nampak yang Ujung yang Okey, begini jawapan dia gini. Dua-dua hujung tu kalau kita tengok untuk tarkik, dia punya bentuk lidah tu tirus sikit. Nampak tak? Tirus sikit. Dia tajam. Tapi untuk taghliz dia lebar sikit. Sebab apa lebar? Sebab nak tebal. Bila sebut kan dia punya kedudukan lidah yang depan tu dia lebarkan sikit lekat tu. Melekat tu kena lebarkan ke belakang sikit. Kalau macam ni lil, dia sikit je. Hujung lidah dia, maka hujung lidah tu jadi tajam. Lillah, fillah, abdillah. Bunyinya pun comel kan. Li, la, li, lu. Tapi bila Allah tu tadi nak menebalkan tu dia penuh. Yang menyebabkan hujung lidah tu lebar. Okay. Kadang-kadang ada juga orang-orang yang dah agak berumur yang dia tak boleh nak sebut tu. Sebab kadang dia banyak menyebut kalimah Allah ini menggunakan bibir. Ni Ustaz Wan Ainuddin pesan betul kat saya. Dia kata kalau mengajar ke atau terdengar ke, kalau boleh kita perbaiki atau perbetulkan, kita perbetulkan. Kalimah Allah tidak ada satu pun huruf yang keluar dari bibir. Alif, lam, ha. Huruf tetap. Lam tu huruf lidah, ada tak huruf bibir? Tak ada huruf bibir. Alif tu al-jauf. Ataupun hamzah kan. Kan. Tapi
Apa? Maksud huruf bibir tu macam mana disebut Ustazah? Maksudnya. Tak, macam lah ya. Bukan, huruf bibir maknanya dia menggerakkan bibir banyak. Contoh macam ni. Allah, Allah. Oh. Sedangkan kita punya kalimah Allah ini dia tak perlu menggerakkan bibir pun. Sebab tu kan pengucapan terakhir kita kan, kalau orang nak mati tu kita ajar dia la ilaha illallah. Cuba perhatikan kalimah la ilaha illallah tu tak gerak bibir pun. Sebab semua menggunakan lidah. Nampak tak? Dia lidah aja. Lidah Sebab aja. tu kalau orang nak meninggal tu kadang La ada setengah ilaha orang yang dia dah tak illallah. boleh nak buka mata. Dah tak boleh buat apa. Cuma Allah, Allah, Allah aja. Tu. Sebenarnya kita latihan menyebut kalimah Allah tu penting. Kalau banyak Bibir dia sangat pun tak bergerak Ustazah kan? memang tak gerak. Allah. Okay. Tapi ada juga setengah orang dia tanya begini kat saya. Dia kata, Allah. dia kata, tapi kalau tak gerakkan bibir macam mana nak tebal? Saya kata, inilah jawapan dia. Menebalkan Lidah, kalimah Allah itu disebabkan hujung lidah yang dilebarkan tadi. Bukan sebab ya. bibir. Bukan bibir. Ni penting ni. Ramai lagi yang masih baca wallahu habis kembung bibir ke depan. Wallah macam nak menyembur rasanya. Tak ada. Kadang-kadang menyembur Ustazah. Macam mana Kak? Kadang-kadang dia sebut Allah tu menyembur. Tak Kan? boleh. Tak boleh. Kena betul Kak. Kena perbaiki Ikon sama-sama. ni kan? Dia kalau ayat orang kata nak bagi ayat yang agak berlapik cakap begini. Saya ada pengalaman sebab dulu saya baca kalimah Allah ni ditegur. Contoh macam tu. Barulah dia tak ada rasa kita ni terlalu macam nak jadi cikgu sangat kat dia kan. Jadi sebutan tu wa tu memanglah kena guna bibir wa. Belum masuk kalimah Allah lagi. Wallahu. Bibir tak gerak dah. Wallahu. Jangan wallah. Especially budak-budak. Kan anak-anak cucu kita kalau baca kadang-kadang Allah. Tak apa, benda tu kita rasa benda remeh. Tapi perlu kita ajar dia. Takut terbawa sampai dia besar. Allah kan. Itu memang bukan kalimah Allah. Allah yang ada Allah. Allah tu boleh diterima lagi sebab dia menggunakan lam. Cuma lam dia nipis kan. Macam saya sebut tadi lah Allah, Tuhan Allah. Contoh kalau orang yang mu'allaf kan. Dia memang ada masalah tu. Tapi macam kita yang memang dah boleh menyebut Allah dengan baik, kita kena pastikan sebutan tu tepat. Tidak ada menggunakan bibir. Kak Riza tadi macam Kak Riza tanya bibir tu macam mana kan? Maknanya bergerak bibir banyak. Wow. Kadang kalau kita tengok Indonesia punya style sebutan Allah kan. Bukanlah semua. Macam kita orang Melayu, macam kita orang Malaysia lah. Kang isu ni sensitif pula kan. Orang Malaysia pun masih lagi ramai menyebut wallah kan. Yang tak tepat. Macam tu juga Indonesia ni ada setengah orang yang sebut memang bagus. Wallahu. Tapi ada setengah tu Allah. Dia macam ada waw dulu baru lam ha kan. Allah. Macam itulah maknanya ialah setiap kita ni ada kekurangan, kita cuba perbaiki mana yang kita mampu nak perbaiki. Okey, boleh nampak beza? Hujung lidah tadi mesti ditebalkan dengan keadaan lebar sikit. Yang nipis tu tak payah lebarkan dia. Allah. Ustazah nak tanya, kalau macam Allahu Akbar kan. Jadi Allahu Akbar. Betul ke Allahu Akbar? Bar ke baru? Kalau bar baru. Jadi maknanya Allah. Ra tu tebal. Baru. Sebab ra tu sebelumnya berbaris atas. Allahu Akbar. jadi macam kita sembahyang tu Allahu Akbar kan? Baru bukannya akbar. Allah. Allah Akbar. Kena hati-hati. Okey. Macam Tengok kalau sikit. macam ni kejap. Kalau macam Allahu Akbar kabira kan macam apa doa tu kan Allahu Akbar kabira. Kan macam Allahu Akbar. Dia yang terbaik. Okey, yang terbaiknya dia memang Allahu Akbar, tapi bila dia sambung dia sebenarnya ru tu Allahu Akbaru kabira. Sebenarnya kalau kita baca bersambung dia kena bunyikan ra tu baris depan. Dia tak boleh Allahu Akbaru kabira. Kalau ada yang pernah ikuti kursus-kursus bacaan dalam solat, dia akan tekankan benda ni. Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsira. Bila berhenti baru boleh mati. Bila sambung kan tak boleh dimatikan. Tu. Cuba perhatikan balik kalau ada buku-buku solat kat rumah.
Akbaru ke akbar ditulis situ. Akbar. Allahu akbar. Melainkan kalau kita nak baca dalam keadaan berhenti, barulah Allahu akbar kabira. Tapi kebanyakannya memang dibaca sambung. Tapi kebanyakan sambung dia matikan juga roh Allahu tu akbar dah kabira. lama Okey, kena buat praktis Tak lah. apa. Tapi tak apa sebab doa iftitah kan. Dia bukan dalam surah Al-Fatihah, dia bukan termasuk rukun lah. Tapi kalau kita nak perbaiki tak ada masalah lah, lagi bagus kan. Okey, baik. Ke surat 94. Cuba tengok ni contoh dia dah bagi dah. Okey, untuk taghliz bacaannya baris depan dan baris atas, lepas tu jumpa kalimah Allah. Sama tak dengan contoh saya punya dalam buku? Yang saya punya yang pertama baris depan qad ya'lamullah. Sama tak? Sama. Sama. Okey, yang bawah qala Allah. Sama. Okey, lam dibaca taghliz apabila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Fathah tu atau baris atas, dhammah tu baris depan. Dhammah. Tapi saya nak pesan satu perkara berhati-hati apabila kita jumpa macam gini. Contoh qala Allah. La tu nipis ke tebal la tu? Kalau La tu qala. Allah. Allah. Nipis lah. Kalau satu ni lah. ada bunyi, ada dua suara, ada dua jawapan ni. Ada yang jawab tebal, ada yang jawab nipis. Kalau la senyum kan Allah. Kan ingat tak tadi lam itu sebenarnya asalnya takrir pula tarkib. Semua lam tu nipis. Ingat tak muka surat 97? nipis. Tapi apabila pada kalimah Allah sahaja yang ada syarat jadi atas tebal. Ada nampak tebal. jadi la tu tak tebal. Jangan baca qalallah. Mulut habis penuh mulut. Macam bau makan cekodok. Qalallah tak boleh. Qalallah. Qa tebal, la nipis, Allah tebal balik. Allah. Ya, la qalallah. senyum la. Sebab la tu asalnya istifal. Asalnya huruf istifal kan? Okey. Kemudian yang atas tak ada masalah lah. Qad ya'lamullah. Tak ada masalah Kemudian tengok tarkib. Bismillahi. Ada tak orang baca Bismillahirrahmanirrahim tiba-tiba nak tebal pula? Allah. Tak ada Bismillah nipis. Sama juga mu'jizillah. Jangan baca mu'jizillah. Tak ada baris bawah. Dia kata lam dibaca dengan nipis apabila didahului oleh huruf berbaris kasrah. Ini bagi bacaan imam kita lah. Kita baca mengikut Imam Hafs an Asim kan, Tariq Syatibi. Macam itulah syarat dia. Lam tu nipis. Tetapi ni saja dah tambah sikit. Ada sesetengah imam qura, kita tak bacalah. Yang membaca lam itu dengan bacaan law. Contoh hayya 'alas shalah. Contoh kenapa lam tu dia tebal? Ada setengah imam sebab dia kata sebelum huruf lam ada huruf isti'la iaitu sad. Salah. Tapi kita punya imam tidak tahu. Ada setengah imam ada kesempatan kan. Mana tahu lain-lain tahun Masjid Al-Mu'minun ada belajar qiraat pula kan. Belajar qiraat ni seronok, tapi seronoknya bila kita punya baca pembelajaran dengan Hafs an Asim, Tariq Syatibi ni dah selesai, baru kita boleh belajar yang lain. Kalau tak nanti kita keliru. Sebab dari segi hukum hakam tu dia dah berlainan, dia dah bercampur. Jadi kita nak kena mahir betul hukum yang ni dulu, barulah boleh belajar. Itu yang ada yang wadduhi, ada alaihim jadi alaihim. Semua boleh nak belajar. Semua boleh, tak ada masalah. Tapi perlu kita dapatkan dulu yang bacaan asal kita sekarang ni lah. Hafs an Asim. Okey, itu beberapa contoh yang dibagilah. Bila masa taghliz, bila masa kita nak baca tarkib. Baik, untuk minggu depan, sebelum kita tutup, nanti saya minta bukanlah kata macam homework sangat tu, tidaklah tapi cuba perhatikan pada kalimah di muka surat 557 ayat surah pada surah At-Taghabun ni, ayat 10 hingga 13 ni. Cuba perhatikan mana-mana kalimah Allah yang tebal ke, yang nipis ke, semua ada. Okey, dia hanya berkisarkan pada muka surat 94 ni je lah, yang buku tahsin ni. Saya nak dengar masing-masing baca, boleh? Ayat 10 hingga 13 ni. Boleh. 157 Ustazah. Ya? Dekat dalam buku ni ada. Dalam buku ni je bunda, dalam buku tahsin ni.
Dalam buku ni ada contoh. Muka surat 94 yang bawah tu, praktis kalimah Al-Quran. Cuba cari dulu yang mana kena baca tebal. Kalimah Allah tu banyak. Ada tebal, ada nipis. Ada baris atas, ada baris depan, ada baris bawah. Semua ada. Biru. Nanti Banyak kita tengok. nipis. Banyak nifis. Ada Bonda sebut nipis pun tak nipis. Dia sebut nifis. Tapi bagus lah tu. Maknanya kita belajar ni tadi kita dah terikut dengan bahasa kita bercakap. Sila-sila kita bercakap hari-hari tak ada huruf P dah. Jadi F je. jadi Arab pula ya. Nak pergi mana? Pergi fasa lah. Betul lah. Orang Arab ni dia tak ada pa. Nak beli fucuk faku. Tak ada pa, dia tak pandai. Paling tidak orang Arab ni dia pandai sebut fa atau ba. Ada setengah orang Arab ni dia sebut fucuk faku ataupun bujuk bagu. Dia tak boleh sebut pa, tak pandai. Dia banyak ustazah. Ba banyak ba. Ba. Kalau kita boleh cakap bahasa Melayu macam orang Arab cakap, memang confirm kita baca macam orang Arab. Okey, wallahu alam. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bahagian hukum ra'. So nanti ingatkan saya Kak Riza, minggu depan kita buat praktikal untuk menyebut kalimah ni. Nak tengok bergerak ke tidak mulut kita. Macam mana tebal ke tak tebal, sebutan lam. Okey. Sadaqallahul azim. Okey, apa dia Ajah? Putus-putus lah. Saya bagi dekat grup boleh tak? Apa dia? Sikit je dia punya tu, tapi saya keliru lah. Keliru, apa dia? Yang mana? Saya forward ke grup kita. Kalau Ajah nak tanya, baik tanya sekarang. Senang saya nak jawab. Dalam saya tengok dalam grup kita ada tu. Oh, Ajah dah hantar ni. Soalan dia. Oh, ini. Okey. Okey. Hajah ada Facebook tak Hajah? Ada kan? Kalau Hajah ada pernah mengikuti saya punya live pagi-pagi. Bonda Ajar Rubiah tiap-tiap hari dia mengikuti. Saya baru lepas terangkan pasal fama ataniyallah ni. Saya ada terangkan. Saya setiap pagi pukul 7 hingga 7.30 tu memang saya buat umum live tu. Siapa-siapa boleh tengok, siapa-siapa boleh belajar. Jadi tapi tak apa, saya terangkan sekejap. Okey, bila kita baca fama ataniyallah, itu sebenarnya sebelah nun baris bawah tu adalah huruf ya yang disebut sebagai ya ma'kusah. Ya ma'kusah. Ya ma'kusah. Apa maksud ya ma'kusah? Maksudnya ya terbalik. Dan dia bentuk macam itik tu kan. Itu ya ma'kusah, dah tak ada kepala. Itu sebenarnya asalnya ya, tapi itu atas sebab penulisan lah, Dhabtul Quran ataupun penulisan Rasam Usmani ataupun tanda-tanda dalam Quran. Jadi kita nak tahu juga kadang-kadang bentuk-bentuk huruf ni berubah-ubah, tapi sebutannya sama. Bila dia dah letak baris atas, maka dia kena sebut bila dia bersambung ataniyallah. Bermakna ya itu baris atas. Bila ya baris atas, maka kalimah Allah itu dibaca dengan tebal. Jadi fama ataniyallah, katalah dia berhenti kat situ. Ataupun ada setengah orang baca tak sampai nafas, dia berhenti tak sampai kalimah Allah, tapi dia berhenti fama atan. Dekat situ ada dua wajah atau dua cara baca. Yang pertama fama atan, dia jadi ma'ril sukun. Atau yang kedua dia boleh juga baca fama atani, dia jadi mad asli. Maknanya dia meraihkan ya yang berbaris tadi, bila dia berhenti ya tu jadi mati. Dua-dua boleh. Boleh? Boleh. Okey, kemudian yang kedua, cuba tengok kalimah asa'usu'a. Su tu panjang, jangan baca suwa. Atas waw itu bukan baris atas tetapi tanda panjang. Tanda panjang yang menunjukkan sin baris depan tu kena panjangkan bunyi dia. Su. Lepas tu a tu kenapa panjang? Hamzah dekat atas alif tu patutnya pendek. Tapi sebab selepasnya ada hamzah, ada alif maksurah sebelah tu dan ada tanda panjang atas tu kan, atas ya tu, ya tak ada titik tu dipanggil alif maksurah kan. Maka disebut
Dua-dua panjang. Sebab ada orang confused, dia ingatkan ya tau Ustazah. Banyak. Kan? Bukan, itu alif. Itu alif maksurah nama dia. Sebab kenapa pula ya sedangkan ada alif kat atas dia. Okey, jadi jangan baca ayah tu yang tepatnya. Okey, boleh? Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Nabiyul Karim sama. Wa hadza tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, kita sambung minggu depan insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama banyak-banyak. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.